Okey, baik. Kita sambung. So macam saya katakan tadi, untuk kajian secara probability ataupun persampling secara probability ni biasanya dalam kajian kuantitatif, dan non-probability ataupun secara bukan rawak adalah lebih kepada kajian berbentuk kualitatif. Okay. So di bawah yang rawak ada 4 jenis, simple random sampling ataupun rawak mudah. Yang kedua, systematic random sampling, iaitu persampling secara rawak bersistematik. Yang ketiga, stratified random sampling ataupun persampling secara rawak berstrata. Dan yang keempat, persampling secara cluster. So cuba kita tengok satu persatu ya. Okey. Yang pertama sekali ialah sampel rawak mudah. Sampel rawak mudah ini berlaku apabila kita hanya pemilihan sampel itu dibuat secara macam nak kata rawak saja. Dan dia tidak ada perkiraan apa-apa pun. Maknanya kalau saya kata dalam kelas kita ada 42 orang kan. So saya point je. Okay, you dan you, okay. Ni 20 orang jadi sampel saya. Maknanya tidak ada ciri-ciri yang khusus. Sebab saya tahu you memang adalah pelajar KP1 yang menggunakan pembelajaran secara dalam talian Zoom kan. So saya hanya pilih secara rawak saja. Itu maksudnya random simple sampling. Tetapi apa dia kelemahan dia? Walaupun dari segi kelebihan dia kita boleh gunakan untuk generalisasi, tetapi kelemahan dia selain daripada dia memakan masa, dia agak mustahil untuk kita lakukan. Kerana untuk kita buat pemilihan secara rawak mudah ini, dia memerlukan apa kelas? Memerlukan penyelidik mempunyai senarai semua ahli dalam populasi. Maksudnya, kalau kita berbalik pada konteks kajian kita, pelajar-pelajar peringkat khas di seluruh negeri Selangor, kita perlu ada senarai nama 3,000 itu, baru kita boleh pilih secara random. Macam mana kita nak pilih secara random? Ada 3,000, maksudnya kita kena nomborkan nama-nama pelajar ini dan kita biasanya kalau yang tradisional dia akan letak bola-bola, dia nomborkan bola tu, dia letak. Ataupun you guna kayu aiskrim kan? Okay, dekat kayu tu letak 1 sampai 3,000. Jenuh lah nak buat kan? Tapi sebenarnya dekat online kita boleh guna randomizer. You pernah guna randomizer tak? Tak. R-A-N-D-O. Ya ke alamak Randomizer. R-A-N-D-O-M-I-Z-E-R. Randomizer. Kita boleh gunakan software ni secara free je dalam talian. Bila kita klik, dia tolong derive nombor-nombor secara random. Jadi katalah kita setelah pengiraan saiz sampel tadi, daripada 3,000 mungkin kita perlukan 380 contohnya. So kita carilah sebanyak 380 daripada nombor 1 sehingga nombor 3,000. Jadi katalah yang terpilih nombor 24, nombor 28, nombor 123. Jadi kita kena locate lah siapa yang nombor 24, nama siapa, siapa yang nombor 28, siapa yang nombor 300 sebagainya. Sebab itu saya katakan dalam probability sampling ni, walaupun dia cantik kerana boleh dibuat generalisasi, cuma kekangan kita sebagai penyelidik, kita tak ada senarai nama keseluruhan kan. Mana kita nak cari 3,000 nama pelajar-pelajar PPKI. Jadi kebiasaannya penyelidik tidak menggunakan kaedah persampelan secara rawak mudah ini. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Ya. Dah bersandar dah semua tu ya, dah terasalah pinggang tu ya. Ni yang cakap ni dari tadi ni, tak ada orang nak uluh air asam Jawa ke, bagi air tea life ke apa ke kan. Tidak live. Kan, itulah. Sepatutnya kita kena buat kelas kat kedai makan. Tak boleh pula. Alright. COVID-19. Okay. So yang jenis yang kedua tadi adalah
rawat secara mudah. Yang ni ialah rawat secara sistematik. Systematic. Macam mana pula kita nak buat rawat secara sistematik? Okey, syarat utama ataupun syarat asas untuk kita buat rawat secara sistematik sama seperti rawat mudah tadi, iaitu kita kena ada apa? Senarai keseluruhan ahli dalam populasi. Maknanya kalau kita tak ada senarai itu, lupakanlah juga teknik persampling ini. Sebab dalam systematic random sampling, kalau yang tadi tu maknanya rawat sembrono je lah kita pilih kata orang kan. Tapi dalam systematic secara random ni, kita buat secara bersistematik. Maksudnya kita kata mungkin setiap yang kelima saya akan pilih sebagai responden. Katalah kita ada 3,000, tetapi nombor berapa kita nak start? Kita nak start daripada nombor 1 ke? 5. Macam mana kita nak menentukan starting point dia? Starting point juga you kena guna randomizer. Maknanya you run dalam randomizer, bagi saya satu nombor. Mungkin dia kata nombor yang perlu dimulakan ialah nombor 114. So you kena start daripada 114. So you kiralah yang kelima. 114, 15, 16, 17, 18, 19. Maknanya 119, maknanya 114 terpilih. Next is 119. Next is 124. Next is 129. Dan begitulah seterusnya. Faham tak? Secara sistematik. Every fifth. Jadi yang ni agak-agaknya mudah tak untuk kita lakukan? Tidak semudah, tidak semudah itu kerana kita perlukan senarai nama dan kita kena kira pula setiap yang kelima, yang ke-10 dan sebagainya. Okey, boleh Boleh semua? Boleh. Ke ada yang mengidam pisang panas ke kan, dapat banana fritters yang ada cheese kat atas tu sedap juga kan? Keropok benda keropok dia. Kalau boleh keropok ke ICT ke sedap juga sotong celup tepung ni. Dismiss lah kelas, saya dah tak boleh nak sambung lah. Okey. Sikit je lah. Kita habis ni kita boleh berhenti lebih awal lah petang insyaAllah. Sekarang dah pukul 4:20. Okey, tak apa. Kita habiskan sikit lagi. Okey, kelebihan dia, sistem rawat secara bersistematik mudah dijalankan sekiranya kita ada senarai, tetapi mungkin berlaku bias sistematik. Apa maksud bias sistematik? Kebiasaannya kalau senarai pelajar, kita susun macam mana kalau dekat sekolah? Alphabetic lelaki atas, perempuan bawah. Mungkin boleh jadi bias. Sepatutnya kalau kita nak, kita kena random betul-betul senarai itu. Ya, langsung tak mengikut alphabetical order dan sebagainya. Okay. So kenapa saya terangkan juga ni, sebab sometimes ada di dalam soalan peperiksaan. Apakah kelemahan rawat sistematik? Dia know you all kalau tak baca. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Tolong mute mana yang bunyi tu. Okay, ni jenis yang keberapa pula? Ketiga. Ini sebenarnya paling banyak sekali penyelidik sains sosial gunakan. Dan mungkin you all juga akan menggunakan teknik persampling ini. Itu dikatakan sebagai persampling rawat berstrata. Apa maksud persampling rawat berstrata? Apabila populasi itu kita bahagikan kepada sub-sub populasi ataupun sub-sub kumpulan. Atau dikatakan sebagai strata lah. Ya. Dan contoh macam strata tadi, di Selangor kita ada apa dia? Pelajar pendidikan khas. Ya. Daripada pelajar pendidikan khas, kita nak sekolah rendah. Okay. So itu adalah ciri dia yang khusus kan. So sekarang ni kita ada senarai pelajar sekolah rendah di PPKI di seluruh Selangor. So daripada 3,000 tu macam mana kita nak zoomkan dia? Kita nak list down kan supaya dia memudahkan untuk kita memilih. Contohnya dalam ikut PPD. Dalam Selangor kita ikut PPD. Betul. PPD. Ikut zone, ikut PPD dan sebagainya. Dalam Selangor ada berapa PPD?
Daerah. Orang Selangor jawab. Okay, dah ada 4. 4 Pulau Melaka ada 3. Okey. Sembilan ada 6. Orang tanya Selangor, kat Bogor negeri lain. Yalah, tahu dah petang-petang macam ni. Selangor tak nak jawab. Dah boleh Sembilan masuk ada air 6. nampak. Okey, baguslah cakap Di 9 ada 6. Dia. Kau ada yang lena tu, main nak check sikit. Kalau ikut kecacatan murid boleh ke doktor? Ya? Kalau ikut kecacatan contohnya Sejenis catatan. Boleh. Boleh. Mengikut Tulis kategori OKU. mereka. Boleh. LD ke, cerebral palsy ke dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Boleh kita buat macam tu. So terpulang kepada macam mana kita categorizekan, kita stratakan kumpulan itulah. Mana tadi? hilang. Okey, ada tak? Dapat tak? Dapat tak? Nampak. Dapat. Okey. Tak ada keluar. Tak keluar? Ada. Baru keluar. Dah keluar dah? Dah. Dah okey. So begitulah ya, dalam rawat cerebral strata kita stratifiedkan dia untuk ciri-cirinya pula. Ya, mungkin mengikut PPD, dalam PPD ni berapa sekolah kita nak ambil. Okay, dalam satu sekolah berapa pelajar pula kita nak ambil. Kita kena pecah macam itulah. Itu dikatakan sebagai rawat secara berstrata. Okay. Dan bagi kluster pula, dia kata kena pasti kumpulan yang mempunyai ahli yang homogeneous. Pilih kumpulan tersebut secara rawat. Ini dia lebih kurang jugalah sebenarnya. Tetapi dalam berstrata tadi, dia punya layer demi layer tu. Katalah kita kata, okey, dalam Selangor ada 4 PPD. Jadi dalam setiap PPD tu ada yang terpilih. PPD A, PPD B, PPD C dan PPD D. Nampak tak? Dia macam secara keempat kumpulan pada PPD tu akan terpilih. Tapi dalam kluster, katalah kita hanya pilih satu PPD sahaja. Maknanya keseluruhan yang ada dalam PPD A tu, Hulu Langat contohnya, itu ialah yang terpilih. Nampak tak perbezaan dia? Maksudnya kita tetapkan. Kita boleh tetapkan. Saya hanya nak milih satu sahaja kluster, iaitu dekat PPD Hulu Langat. So whoever yang ada di dalam Hulu Langat, itulah yang akan menjadi sampel kajian kita, tidak terkecuali seorang pun. Kita ambil keseluruhan. Okey. Okay. Tetapi kelemahan dia kelas, dia kata paling kurang reliability dia, keboleh percayaan dia berbanding dengan kaedah persampulan lain. Kenapa ya? Boleh tak you all fikir apa? Sebab dia hanya pada satu kumpulan saja. Dan berkemungkinan PPD, antara satu PPD dengan PPD lain ada ciri-ciri berbeza tak? Ya. Jadi kalau Hulu Langat macam ni, tidak bermakna dekat Shah Alam sama. Tapi kalau kita guna rawat berstrata, mana yang lebih baik? Berstrata ke kluster? Berstrata. Sebab apa you all rasa berstrata tu lebih komprehensif as compared to cluster random? Sebab dia kita boleh tengok semua dia ambil dalam negeri tu, kita daerah. boleh tengok setiap daerah. Taburan dia lebih rata. Betul. Okay. Contoh dia, okay. Katalah PPD A, tadi kan, kita buat B, C dan PPD D. Kalau secara berstrata, mungkin kalau kita nak 300, kita ambil berapa? 75 kat sini. 75 B, maknanya 150 kan? 75 C dan 75 D. Maksudnya dia mewakili keempat-empat PPD, maknanya lebih melata. Tetapi dalam kaedah kluster, kalau kita hanya pilih D sahaja contohnya, 300. lagi ambil 72, sebaliknya kita ambil 300. Dan berkemungkinan 300 ini, cerita dia dalam PPD ni hakikatnya tidak sama dengan C, tidak sama dengan B, tidak sama dengan A. Tapi sedangkan dapatan daripada kajian secara kuantitatif ini, kita hendak generalisasi kepada populasi. Betul tak? Ya, betul. Sebab itulah
dalam banyak-banyak persentase rawak, maka kebiasaannya penyelidik dalam sains sosial akan memilih yang mana kelas? Strata. Rawak secara berstrata. Strata. Okay. Dan itu berlaku bagi kajian secara kuantitatif. Kuantitatif. Tapi kalau kita nak buat kajian secara kualitatif, maka kita pergilah kepada rawak yang jenis satu lagi, iaitu secara Tak rawak. Non-probability. bukan rawak. Non-probability. Yes, non-probability. Okey tak ni? Dah nampak lain macam dah. Ha? Okey Okey. Ada yang sedang menikmati kopi panas ke? Kopi sejuk. Kopi sejuk. Okey, kopi sejuk pun layan juga. Okey. Now kita tengok jenis yang pertama yang dipanggil sebagai convenient sampling. Iaitu sampel secara convenient ni dia panggil apa Convenient yang sedia ada lah, yang setakat mana yang kita dapat Mudah. Ya, yang mudah. Yang dipilih berdasarkan kesediaan dan secara sukarela serta kemudahan kepada penyelidik. Contohnya lah, kalau macam saya pergi ke sekolah, saya beritahu dengan pengetua dia, cikgu saya nak buat sedikit kajian, saya perlukan 3 orang cikgu yang mengajar sama ada sains, matematik ataupun bahasa Inggeris contohnya. Dan kalau boleh saya nak 3 orang cikgu yang cikgu baru, cikgu yang mengajar 15 tahun dan cikgu mengajar 30 tahun ke atas. Contoh. Tapi saya boleh tentukan tak cikgu yang mana? Saya tak boleh tentukan sebab saya tak kenal cikgu tu. Saya hanya berkata kepada apa yang cikgu bagi saja. Faham tak? Yang apa yang ada, yang diberi kepada saya. Itu Terima seadanya lah. ya, seadanya. Ya. So inilah dikatakan sebagai convenient sampling. Sampel secara secara mudah ataupun secara convenient. Dan kelebihan dia cepat mudah sebab kita terus pergi minta kepada pengetua tu tadi kan. Dia Lepas tu terus dapat. Yes, tetapi kelemahan dia of course lah. Bila Tak kita boleh buat general. data yang bukan rawak, automatically dia tidak boleh digeneralisasikan. Data yang mana? Teknik persampalan yang mana yang boleh untuk generalisasi kelas? Ya, rawak. Yang rawak. Rawak yang mana satu? Strata. Strata saja? Peserta. Keempat-empat. Kan tak boleh. Sistem pun boleh. Boleh. Ha. Boleh. Cuma dia ada timbal balik dia lah, macam tadi kluster mungkin dia kata tidak boleh, tidak mewakili semua kumpulan strata dan sebagainya. Tetapi pada umumnya dari segi falsafahnya, apabila kajian ataupun pemilihan sampel itu kita buat secara rawak, maka memang kita boleh generalisasikan kepada populasi. Okay. Dan kajian ataupun data responden yang kita pilih secara rawak ini kebiasaannya melibatkan kajian secara kuantitatif. Okay. Baik. Sekarang ni kita bercakap tentang non-probability. Non-probability kita kaitkan dengan kajian apa kelas? Kualitatif. Dan bila sebut kualitatif, automatically dia tidak boleh digeneralisasikan. Ya. Sebab dia tak ada statistik. Ya, tak ada statistik dan pemilihan sampel pun bukan sampel yang ramai dan tidak mewakili populasi. Faham Ya. Faham. Ada satu Viva kan, pelajar PhD, dia buat kajian case study tau. Dia buat case study, pemilihan dia secara ni lah tujuan lah kajian dia. Jadi masa tu saya jadi wakil dalam satu Viva tu. Jadi external tanya dia kata macam mana you boleh terangkan bagaimana you nak mengeneralisasikan data ini kepada populasi. Agak-agaknya kalau ada dalam sesi Viva tu macam mana you jawab? Pelajar ni dia buat kajian secara kajian kes iaitu kualitatif. Okey. Dia punya sampel dia hanyalah 12 orang guru. Okey, yang dipilih secara bertujuan. Maknanya ada ciri-ciri cikgu lah sebab apa dipilih. Jadi external tanya,
macam mana dapatan you, macam mana you nak generalisasikan dapatan you kepada populasi? Kalau you all berada dalam situasi pelajar tu, apa yang you all nak jawab? Jawapan dalam sekolah tu je. Ya? Faham ke tak ni soalannya? Faham, tapi tengah fikir jawapan dia. Jenis data dia tu boleh Ada sampel yang diambil tu ada ciri-ciri kuantitatif juga yang membolehkan dia generalisasikan. Okay, at the first place, pemilihan sampel secara bukan rawak, tengoklah kat sini, boleh tak buat generalisasi? Tidak Tak. boleh. Tak boleh. Jadi kalau external tanya macam tu, apa you kena jawab? Cakaplah pilih tu convenient sampel sampling. Yes, you kena stand up saying that oleh kerana kajian saya ini menggunakan persampelan Dan kualitatif. data saya ni memang tidak not meant for Ya, Kak. generalisation. Memang tidak boleh digeneralisasikan. Kak, dah sampai Tapi tahu tak apa pelajar tu jawab? Kejap-kejap saya telefon suami saya Baik, kejap. dia kata, Ya. saya akan ubah dalam tesis saya. Hmm. Bila jawab macam tu, maknanya dia sembelih diri dia sendirilah. Kerana dia menunjukkan dia tidak faham tentang persampelan. Kan? Dia tidak faham tentang persampelan dan dia tidak faham tentang epistemologi. Ingat tak semalam yang jadual 2 sebelah kiri dengan kanan saya buat kan? Dalam kajian secara kualitatif, dia bukan untuk digeneralisasikan. Memang kalau kualitatif pemilihan rawak secara pemilihan sampel bukan secara rawak, you jangan cakaplah tentang generalisasi kerana it is not meant for generalization. Faham So you have to stand up, and then that's why we need to understand kenapa kita perlu memahami epistemologi dan juga approach kualitatif dan juga kuantitatif Ya, Kak. Ya, Kak. dalam persampelan. Nombor 30A ada nama saya kat luar tu, Idris dan Zaria. Mute. Mute please. Apa je je? doktor. Maksudnya dia syarah tu nak uji dia lah, faham tak faham data yang dibuat tu. Yes, dia saja nak uji je. Tapi pelajar ni macam tu segelabah kan. Macam jawapan standard masa dalam white proses terima pandangan tersebut dan saya akan tambah baik dalam tesis menuju. Macam kita welcome lah kan. Lalu okay. Tapi bila dia jawab macam tu, memang you boleh bayang lah apa sesi ceramah yang berlaku seterusnya. Okay? Okay. So ni convenient. Yang kedua, secara purposive. Ya, pemilihan sampel secara bertujuan. Biasanya kalau kajian prasekolah ke peringkat khas ni banyaknya kita buat kajian kes kan. Maksudnya kita ada satu kumpulan pelajar ataupun mungkin ada 2 orang pelajar yang ada ciri-ciri yang kita rasa kita nak kaji. Mungkin kita nak tengok tentang tingkah laku ke apa ke. Maka kita pergilah kepada sampel jenis ini, iaitu persampelan secara bertujuan. Apa maksud persampelan secara bertujuan? Ialah pemilihan sampel itu dipilih berdasarkan kriteria yang tertentu selaras dengan apa tujuan kita melaksanakan kajian. Contohnya kalau kita nak melihat tingkah laku pelajar, bagi pelajar-pelajar apa dia, autism kan? Maka kita kena cari pelajar yang ada masalah autism lah. Janganlah kita cari pelajar yang tak ada autism pula. Betul tak? Itu at the first place. Kemudian kita mungkin kena pasti juga pelajar yang autism ni yang agak orang kata lalu tantrum kat kelas ke contoh kan. So kita ambil lah pelajar yang macam ni. Kalau pelajar yang mild dia punya autism dia boleh cooperate dan sebagainya, sesuai tak untuk kita jadikan sampel dalam kajian kita? Mungkin kerana mungkin tumpuan dalam kajian kita nak melihat bagaimana mungkin satu pendekatan yang kita nak memperkenalkan ni boleh mengubah kadar tantrum pelajar contohnya kan. So of course kita akan cari pelajar yang ada kriteria yang ada tantrum. Kalau pelajar yang diam, yang senyap, yang kata dia apa ADHD ADHD aktif aktif yang low punya ADD. ya? Autism. Hyperaktif. Pasif. Yang ADD. pasif maka tak sesuai lah sebab kita nak tengok Ya, macam kalau senyap tu autism So sekali lagi, purposive juga boleh tak buat generalisasi kelas? Tak boleh. Tak boleh Pun tak boleh. generalisasikan. Dan yang terakhir sekali ialah sampling secara bola salji. You pernah main salji tak?
Tak pernah. Pernah. Tak pernah. Balik Tak pernah. pergi parut Dalam ais. mimpi. Pergi parut ais tu, ais parut tu. Cuba Ais kepal. dia. Lepas tu bolehkan dia dalam bekas ais kepal. Okay. Apa jadi pada bola tu, dia semakin lama semakin membesar sebab dia macam dia akan tarik lagi kan. Jadi bola tu makin lebih besar lah. Kebiasaannya dalam konteks macam mana snowball yang kita guna kelas? Apabila kita ni tidak ada sumber, kat mana kita nak cari lagi subjek kajian ataupun partisipan yang sesuai untuk kita jadikan sebagai responden kita. Kan? Contohnya lah kalau kita buat kajian macam saya ceritakan sebelum ni, ada pelajar kat Islam dia pergi ke rumah ni kan, pelajar remaja yang mengandung luar nikah kan. Tapi dia pergi ke institusi. Katalah mungkin kita nak buat kajian tentang ataupun tentang ibu tunggal. Ibu tunggal yang apa nama ni, mengikuti latihan yang dibuat oleh Mara contohnya. Tapi kita tak pergi ke institusi tu, cuma mungkin kita kenal dua orang ibu tunggal yang mengikuti program tersebut dan kita nak tengok bagaimana kesan dia kepada sosioekonomi dan sebagainya. Lepas kita interview dua orang tu, kita bertanya kepada responden tu, akak ada tahu lagi tak? Ada tak kawan-kawan yang sama yang ikut ni? So dia kata ada ni di kampung sebelah sana dan sebagainya. So kita pun pergi cari kawan kepada responden yang kita bagi tadi. Itu dia maksud dia snowball. Kebiasaan. Doktor, Ya. nak tanya, kalau macam COVID-19 ni, konsep dia pakai snowball sampling ke macam mana sebenarnya? Mungkin berkaitan dengan snowball. Sebab apa? Sebab dia Tanya-tanya kan? yes. Dia nak trace kan. Okay? Dia nak trace juga boleh lah. Ataupun satu lagi, biasanya kita gunakan snowball ni dalam konteks bila kita, itulah maksudnya kita subjek kajian ni sesuatu yang tidak ada dalam sistem ataupun kita tidak ada senarai yang khusus. Cuma kita terpaksalah bertanya kepada sampel yang telah kita sedia ada untuk kita dapatkan sampel yang lebih ramai. Dan snowball sampling ni boleh generalisasikan tak? Tidak. Tak boleh. So you kena tetap pendirian. Kalau non-probability memang tidak boleh digeneralisasikan. Boleh? Boleh. Yang lain tu dah ke mana dah tu? Okey, baik. Ini penting Ini adalah contoh jadual dipanggil sebagai Craigie-Morgan. So you all belajar KP1 ni kena tahulah. Kalau orang tanya pernah tengok Craigie-Morgan? Ya pernah. Kalau tak pernah tengok maknanya you tak habis belajar tentang KP1. Okay, jadual Craigie-Morgan ni adalah jadual yang mana kita boleh kira apa dia tadi? Size sample. Apa maksud size sample kelas? Sampel kepada satu populasi. Yang daripada populasi. Berapa bilangan yang perlu kita ambil daripada populasi itu yang menjadikan dia cukup representatif, cukup mewakili populasi untuk membolehkan kita mengeneralisasikan dapatan kepada populasi. Faham Berapa kali dah ni ulang ni? Okay, so cuba tengok cara kiraan dia. N ialah populasi. S adalah sampel. Okay, kalau populasi 10, agak-agaknya kajian ni macam mana populasi 10? You nampak tak? Nampak tak? Dah hilang lah. Sekejap, saya tertekan tadi. Sekarang Sekejap, saya tertekan tadi. Okay. Dapat balik Okay. And kalau kajian yang sangat rare lah, contohnya macam pesakit kanser yang lain daripada yang lain. Ada 10 dekat negara ni. Tapi walaupun dia 10, berapa sampel yang dia boleh? Tetap Semuanya. sebab dia kecil. Okay, cuba tengok konteks kajian kita, katalah kita ada berapa? 3,000 tadi dah. Pelajar pendidikan khas Sekolah Rendah Selangor. So berapa sampel yang dicadangkan? 341. 341 ialah nilai apa? Maksimum ke minimum? Minimum. Maknanya you punya sampel, kuesioner yang nak kita takbir tu tadi tidak boleh kurang daripada 341. Mute please.
Kalau lebih boleh tak? Boleh. Dan kebiasaannya bila kita buat kajian secara kuantitatif ni, bila kita nak sebar soal selidik, kita tahu ni minimum kita 341. Kita kena naikkan sedikit jumlah yang kita sebarkan sebab yang kita hantar belum tentu kita dapat banyak tu, betul tak? Betul. Kalau dalam konteks 1 ni berapa agak-agak you nak sebarkan? 400 lah senang. 500. Setengah ke kan? Sebab kalau kita dapat lebih tak apa. Cuma kita risau kalau kita pulangan kurang daripada 341. Apa jadi kalau pulangan kita kurang daripada 341? Apa jadi? Tak boleh. Tak boleh nak buat Dapat kerja. basic. Data tu tak dapat disahkan. Ralat Data tak disahkan. Sampaian. Tak dapat kumpulkan maklumat. tahu ralat apa nama dia tu? Alat persampalan. Sampaian. Ya, ralat persampalan. Jenuh cari dah nota, tak jumpa cari Okey, ralat persampalan berlaku apabila kita beri sampel kurang daripada yang sepatutnya. Apabila kurang, maka tidak bolehlah kita generalisasikan kepada populasi. Jadi assalamualaikum lah bila tak boleh kita generalisasikan, maka rosaklah kita punya kajian. Ada soalan tentang size sampel KJ Morgan? Doktor, Ya. yang ni memang dia fix dia. Dia bukan ubah, dia memang kita akan ikut yang ini sahaja. Ya, kalau KJ Morgan ni kita tengok yang ni je. Tapi kita kena anggaplah populasi kita, kalau katalah populasi kata 3,200, yang mana kita nak tengok? 3,500. Ambil lah ya. Kita kena tengok yang ni. 3,500. Lebih besar. Ni maknanya dia guna ordinal kan, maknanya dia tidaklah secara tengok daripada 2,225 dia naik macam tu. So, kita kena ambil nilai yang lebih besar lah daripada populasi kita yang sebenarnya. Doktor, Ya. kalau dalam exam dia tak ada tanya kan? Oh, tak ada. You tak kena hafal jadual ni. Tak ada kena hafal. Okay. Okay, so habislah tentang ni, yang ni survey ni saya rasa nanti you all akan bentangkan dalam kumpulan lah ya. So, nanti interview apa semua, apakah maksud case study, ni semua adalah keputusan berkomplementari. Apakah case dia, ya, ciri-ciri case study, nanti semua ni, siapa yang dapat tajuk ni dia kena bentang lah. Hingga case study embedded dan sebagainya. Kemudian kita tengok pada etnografi. Jadi saya tak nak cerita panjang lah sebab ni adalah bahagian you all untuk you all bentangkan ya. So okey, sedikit ruang untuk soal jawab. Silakan. Doktor, yang teknik fishbowl tu dekat mana pula? Fishball. Snowball. Bukan fishball. Waktu kalau you pergi fishball nak pergi Oden. Yang kita masukkan senarai nama dekat dalam satu balang, lepas tu kita pilih beberapa untuk kita jadikan sampel. Itu kalau kita buat secara rawak. Oh. Kalau kita nak secara rawak mudah, kita letak dalam balang macam tu lah. Bola tu kita nomborkan dan kita tarik je bola tu. Kalau bola nombor 14 naik, kita pun tengok dalam senarai nama siapa nombor 14, dialah yang terkena. Yang tu simple rawak. Itu adalah persoalan rawak. Tolong mute, ada bunyi echo. Kalau yang snowball itu tadi, bukan football tahu dah petang-petang ni nak pergi cari Oden Okay. Kalau snowball maksudnya di dalam kajian secara yang bukan rawak. Of course lah bukan rawak sebab kita memang cari orang yang ada ciri-ciri macam tu, betul tak? Betul. Ya. Dan satu lagi, dalam kajian secara kualitatif biasanya memang kita akan cari responden yang betul-betul boleh menjawab kepada persoalan kajian kita. Kita tak boleh cari secara rawak. Contohnya kalau kita nak cari kes-kes macam remaja yang macam contoh saya Luar nikah, mengandung luar nikah. melahirkan anak di luar nikah, kita pilih secara random. Dah habis interview baru dia jawab, saya sebenarnya kak saya tak pernah pun melahirkan anak luar nikah. Apa jadi?
Rosak dia punya data. Rosak kajian. Buat habis boras je lah. Dah lah. Penat je. Sebagai nak interview dia kan. So maksudnya dalam kajian secara kualitatif, kita sebagai penyelidik dah kena pasti dah. Kalau nak jadi responden saya, ini ciri-ciri dia. Ya. Kalau pelajar prasekolah, yang macam mana ciri-ciri pelajarnya. Ya, kalau pelajar pemulihan mungkin yang telah ataupun pelajar pendidikan khas yang naik ke kelas inklusif contoh kan. So siapa pelajar yang akan you pilih? Of course lah pelajar yang masuk ke kelas inklusif. Takkan nak cari pelajar yang masih berada di PPKI. Betul tak? Maknanya secara bertujuan dan secara sedar kita harus tahu these are the karakteristik yang perlu ada kepada responden untuk membolehkan kita pilih dia sebagai responden. Walaupun ada yang ambillah saya jadi responden. Baik hati kan, volunteer. Tapi kalau dia tidak mematuhi ataupun mempunyai ciri-ciri yang kita perlukan, maka kita tak boleh ambil dia. Tapi kalau dalam kajian secara kuantitatif, kita boleh ambil je secara rawak. Kan? Ya. Tapi again macam saya katakan dalam kajian secara rawak. Dah nak habis. Kita nak habis dah ya? Satu minit. Aduh. Okay. Kita sambung. Okay, kita stop dulu Stop sekejap Okay, alright.